1 Jun 2021, tarikh yang bersejarah. Bukan sahaja kita kembali kepada PKP penuh, tapi dilaporkan juga terdapat pesawat tentera Cina yang memasuki ruang udara Malaysia di zon maritim kita. Dilaporkan mereka telah terbang di jarak 60 batu nautika dari pesisir pantai Sarawak sehingga ke beting Patinggi Ali atau dalam bahasa Inggeris Louisiana Shoals. Jadi sekarang ni isu dia adalah apa yang sebenarnya berlaku. Adakah ianya satu pencerobohan atau ancaman? Menurut pandangan saya sebagai rakyat Malaysia, saya rasa apa-apa sahaja yang melibatkan pesawat tentera atau kapal tentera yang melakukan aktiviti ketenteraan, walaupun sekadar latihan ketenteraan, mungkin boleh memberi ancaman kepada kedaulatan negara. Dan apabila ia mungkin boleh memberi ancaman, saya menganggapnya sebagai satu pencerobohan dan boleh mengganggu-gugat kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Dalam isu ini, Kedutaan Besar China di Kuala Lumpur telah mengatakan apa yang mereka lakukan adalah latihan ketenteraan biasa yang mempraktikkan kebebasan penerbangan seperti yang dibenarkan oleh Undang-Undang Antarabangsa, termaktub dalam artikel perkara 58 Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982. Memang betul, perkara 58 membenarkan kebebasan penerbangan dan kebebasan pelayaran. Tetapi kebebasan ini hanya boleh dilakukan di Exclusive Economic Zone ataupun laut lepas. Tetapi sekarang ni, isu kebebasan pelayaran ni boleh dilakukan sekiranya ia dilakukan dengan cara yang aman. Pada pendapat saya, apabila ia melibatkan, dan ini telah diakui sendiri oleh Kedutaan Besar China, apabila mereka lakukan latihan ketenteraan, itu sendiri bukanlah satu perkara yang melibatkan aktiviti yang boleh dikategorikan sebagai tujuan keamanan. Disebabkan itu, apakah tindakan yang wajar dilakukan oleh Kerajaan Malaysia atau TUDM? Saya rasa kedua-dua pihak telah pun melakukan tindakan yang wajar. TUDM telah pun membuatkan satu pengawasan ke atas tindakan 16 pesawat Cina yang dikatakan terbang di dalam zon maritim negara. Tentera Udara Diraja Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan akhbar mengenainya semalam, dan awal pagi ini Wisma Putra juga telah dilaporkan akan membuat nota bantahan kepada China akibat daripada peristiwa ini. Dan kita sebagai negara Malaysia, negara berdaulat, tidak boleh berdiam diri. Sekiranya kita berdiam diri, ianya seperti kita mengakui ruang udara zon maritim kita boleh digunakan untuk tujuan sedemikian. Ini sesuatu yang kita tidak boleh benarkan, dan saya amat sokong apa yang tindakan yang dilakukan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia dan Wisma Putra yang ingin mengeluarkan nota bantahan ke atas kerajaan China mengenai perkara ini. Saya rasa Malaysia dan China mempunyai hubungan yang baik, dan Malaysia dan China adalah kedua-dua negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sebagai negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kedua-dua negara ini wajib menghormati keutuhan wilayah masing-masing dan kedaulatan masing-masing. Dan tidak semudah itu dalam dunia moden ini untuk mana-mana negara menceroboh wilayah negara lain, kerana keutuhan wilayah kita, negara kita telah diakui dunia, dan tak patut mana-mana negara melanggar keutuhan wilayah kita. Sebagai ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kedua-dua negara harus menghormati satu sama lain. Dan satu lagi, sebelum saya mengakhiri penjelasan saya, Malaysia dan China kedua-duanya adalah negara ahli Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Oleh kerana itu, Malaysia dan China terikat dengan peruntukan konvensyen ini, iaitu kedua-dua negara perlulah menggunakan laut untuk penggunaan keamanan. So, sebaiknya kita kedua-dua Malaysia dan China perlulah memastikan keutuhan wilayah negara masing-masing tidak dicerobohi atau tidak diperkotak-katikkan. Dan dalam perkara ini, sekiranya Malaysia berdiam diri, saya yakin perkara ini akan berlaku lagi. Jadi, oleh itu adalah amat penting untuk Malaysia membuat satu bantahan tegas supaya perkara seumpama ini tidak berlaku lagi. Dan laut lepas terutamanya, kawasan EEZ, zon maritim kita, perlulah digunakan untuk tujuan keamanan sahaja berdasarkan semangat yang diperuntukkan oleh Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa.